Baik, saya akan rumusan kepada sesi taklimat pengoperasian pemerkasaan pelaksanaan kurikulum ini, KPM Perkasaku. Catch up plan ini matlamatnya ialah kita nak bantu murid. Ya, sebab kita dalam pandemik dan kita ada banyak isu PDP, murid tak boleh menguasai pelajaran dan sebagainya. Jadi matlamat kita ialah nak bantu murid untuk memperkasakan kemahiran asas literasi dan numerasi, seterusnya meningkatkan penguasaan murid dalam mata pelajaran. Jadi objektifnya meningkatkan penguasaan kandungan asas kurikulum, merapatkan jurang pembelajaran, kita menyediakan bahan sokongan kurikulum, kita nak pastikan murid bersedia mengikuti tahun persekolahan 2022. Okay. Oh, suara saya slow sangat ke? Okay, next slide darling. Okay, jadi sepanjang taklimat hari ini ada dua perkara ya. Pertama, keperluan untuk mengadakan penataran. Jadi ada dua perkara daripada taklimat sepanjang hari ini. Yang pertama ialah keperluan untuk mengadakan penataran catch up plan 2 berdasar kepada pegawai JPN, PPD, pengetua dan guru besar yang berasaskan kepada apa yang kita taklimatkan pada hari ini. Jadi perlu ditekankan, jadi perlulah saya ingatkan kembali tarikh pelaksanaan KAP Fasa 2 ini ialah 2 ataupun 3 Januari ikut kepada set sekolah kan, hingga 23 ataupun 24 Februari 2022. Kan? Kemudian perancangan ini melibatkan semua murid sekolah rendah juga murid sekolah menengah kecuali murid tingkatan 5 kerana mereka bersedia untuk SPM, murid prasekolah dan juga murid kelas peralihan meneruskan sesi persekolahan seperti biasa. Jadi yang keduanya perlu ada perancangan program kunjung bantu bagi membimbing pengetua guru besar membuat perancangan KAP. Okay, baik. Next slide. Okay, di sini saya nak terangkan apakah pula peranan JPN selepas taklimat ini. Okay, yang pertamanya pihak JPN kami minta bersama-sama melaksanakan penataran KAP Fasa 2 ini kepada pegawai JPN, pegawai PPD dan juga pengetua guru besar berasaskan taklimat ataupun input yang dapat pada hari ini. Ya. Kemudian JPN juga perlulah mempunyai data pelaksanaan KAP Fasa 1 ini ataupun semua maklumat tentang perancangan KAP inilah, dan JPN perlulah bersedia menyediakan laporan pelaksanaan KAP Fasa 1 ini negeri masing-masing dan menyerahkan kepada bahagian pembangunan kurikulum. Tarikh serahan itu adalah pada minggu pertama Januari 2022. Kemudian kami mohon juga JPN membuat perancangan kunjung bantu dengan melibatkan PPD supaya kita boleh membimbing pengetua guru besar membuat perancangan KAP Fasa 2. Kemudian sediakan dan serahkan juga laporan pelaksanaan KAP Fasa 2 negeri masing-masing kepada BPK dan tarikh serahan laporan itu adalah pada minggu pertama Mac 2022. Jadi BPK akan mengeluarkan surat permohonan laporan ini kepada tuan-puan di JPN dalam masa terdekat ini. Okay, next slide. Okay, apa pula peranan pihak PPD yang bersama-sama dengan kita hari ini? Laksanakan penataran kepada rakan-rakan kita yang lain di PPD itu, kemudian juga kepada pengetua guru besar. Kemudian kami mohon pihak PPD membantu pengetua guru besar membuat perancangan KAP Fasa 2 dengan menggunakan strategi dan juga pendekatan yang dicadangkan ataupun yang bersesuaian sebagaimana yang telah kita dapat input daripada Tuan Pengetua dan Guru Besar, daripada Dr. Norzihan dan juga rakan-rakan mata pelajaran tadilah. Okay. Kemudian galakkan Pengetua Guru Besar, guru-guru sekolah menggunakan bahan sumberku untuk mendapatkan maklumat-maklumat yang berkaitan dengan KPM Perkasaku dan juga bahan-bahan yang boleh digunakan untuk membantu guru-guru meningkatkan tahap penguasaan murid.
Okey, baik, next slide. Okey, apakah peranan pengetua guru besar pula? Okay, pengetua guru besar kita minta terangkan, jelaskan kepada guru di sekolah tentang KPM Perkasaku, tentang perancangan KAP 2. Okay, terangkan bagaimana nak pelaksanaan KAP 2, kemudian bagaimana nak melaksanakan strategi dan juga pendekatan yang dicadangkan atau yang bersesuaian. Kemudian galakkan guru sekolah menggunakan bahan sumberku. Seterusnya, next slide. Okey, apakah peranan guru pula? Okey, kami mohon pihak guru, rakan-rakan guru yang dikasihi sekalian faham apakah perancangan KAP Fasa 2. KAP Fasa 2 ini melibatkan semua mata pelajaran, semua tahun dan tingkatan sebagaimana saya terangkan tadi. Okey, dan tentukan kategori murid berdasarkan penilaian sepanjang sesi pembelajaran lah, supaya nanti kita nak sediakan mereka untuk meneruskan PDP atau PDPR pada 2 atau 3 Januari hingga 23 ataupun atau 24 Februari 2022. Jadi kemudian rancang strategi untuk meningkatkan tahap penguasaan murid. Dan seperti yang telah kita jelaskan tadi, ada dua laluan strategi ini, sama ada intervensi ataupun pengukuhan dan pengayaan dengan menggunakan pendekatan yang bersesuaian dengan murid. Okay. Dan kemudian guru-guru juga kami mohonlah rujuklah bahan-bahan yang ada dalam sumberku kerana kita telah menyediakan banyak bahan yang boleh membantu guru untuk membantu murid untuk menguasai tahap pembelajaran. Okay. Baik. Next slide. Okey, dari pagi tadi kita dengar tentang sumberku. Jadi sekarang ni saya nak tunjukkan sedikitlah tentang sumberku ni ya. Baik, sumberku tadi kita dah katakan dia mengandungi banyak bahan tentang KPM Perkasa. Okey, ini adalah link sumberku. Okey, kejap Okey, sekejap. Okey. Jadi tadi saya dah bagikan link sumberku ataupun boleh juga tuan-tuan puan-puan pergi aja dekat Google. Okey, pergi dekat Google ataupun boleh type lah repository sumberku, nanti akan pergilah dekat repository sumberku dan okey, nanti jumpalah ini main page ataupun halaman utama sumberku. Okey. Ada halaman utama, carian bahan, soalan lazim. Okey, saya nak tunjukkan sedikit. Tadi sepanjang hari ini tuan-tuan dan puan-puan bertanya bagaimana boleh tak dapatkan bahan-bahan sepanjang sesi taklimat ini kan? Okey, saya nak kongsi selepas ini semua bahan-bahan, okey, sebenarnya bahan-bahan dari taklimat siri 1, siri 2, seterusnya siri 3 juga nanti. Okey, puan pergi dekat pelan komunikasi KPM Perkasaku. Okey, klik, klik situ, klik kat sini. Okey, ada surat makluman KPM Perkasaku, ada taklimat pengoperasian KPM Perkasaku siri 1, siri 2 dan esok kita akan masukkan juga taklimat pengoperasian KPM Perkasaku siri 3 lah esok. Sebab hari ini masih ada lagi sedikit pembetulan. Kami akan kumpulkan semula, kami akan serahkan kepada admin sumberku untuk masukkan. Jadi insya-Allah pagi besok semua rakan-rakan yang mahdi di taklimat ini dapat lihatlah. Okey, inilah dia bahan yang ada dalam siri 1. Okey, jadi semua sekolah yang kata tak dapat tahu, tak dengar, tak tahu, kat sinilah nak rujuk balik. Dari siri 1 yang kita kata siri 1 itu penerangan umum tentang KPM Perkasaku. Okey. Inilah bahan dia, klik dekat sini nanti tuan dapatlah. Okey, kemudian saya nak pergi ke page utama. Kita ada juga sediakan bahan sokongan PDP. Okey. Ini bahan sokongan PDP. Kita sediakan kit pemugaran literasi numerasi. Semua bahan tentang pemugaran literasi numerasi ada disediakan di sini. Nak download, nak cetak sebagainya. Kemudian ada juga slot webinar untuk tayangan sekiranya nak tahu lebih lanjut ataupun tak jelas ataupun tertinggal dan sebagainya.
webinar pemugaran literasi dan numerasi, kemudian bahan-bahan dan seterusnya lah. Okay, kemudian ada juga tadi ada disebutkan bahan SEF kan. Bahan SEF ini adalah bahan yang dibangunkan oleh bahagian pembangunan kurikulum, pegawai-pegawai mata pelajaran dengan bantuan guru-guru juga sebenarnya. Okay, kami dapat bantuan daripada guru-guru, sama ada bantuan dari segi bahan, bantuan dari segi kerjasama dan sebagainya. Ada banyak sangat bahan-bahan yang cikgu-cikgu boleh gunakan, tapi bahan itu perlu dikenal pastikan kesesuaian untuk murid lah. Okay, ini antara bahannya lah, ada banyak sebenarnya. Kemudian ada juga kami sediakan strategi M2P, contoh pelaksanaan M2P, garis panduan nak menggunakan strategi M2P ni, mampatan pencutan dan pengayaan ini. Kemudian ini contoh, ini garis panduan video nak menerangkan tentang strategi M2P, kemudian contoh mengikut mata pelajaran pun telah pun disediakan ya tuan-tuan dan puan-puan. Sekejap ni macam mana pula nak pergi sini ni. Okey. Baik, lepas tu satu lagi, kita banyak terima pertanyaan, kekeliruan, ketidakjelasan tentang PBD. Kan? Okey, ada satu ikon PBD. Di sini dikumpulkan bermacam maklumat tentang pentaksiran bilik darjah. Ada buku panduan. Jangan guna lagi buku panduan lama. Tak payah guna. Ini buku panduan pentaksiran bilik darjah edisi kedua. Kemudian klik gambar untuk salinan buku panduan pelaksanaan bilik darjah edisi kedua. Kemudian panduan PBD secara dalam talian. Okey. Kemudian ada pula webinar kan, penerangan PBD KPM 2021. Webinar ini menerangkan dengan jelas dengan bantuan pegawai-pegawai subjek juga, ada perkongsian daripada pegawai subjek juga untuk menerangkan tentang PBD. Jadi sekiranya ada kekeliruan, ketidakjelasan, saya mohon rujuklah apa yang telah kami sediakan dalam sumberku ini. Okey, ada banyaklah infografik dan sebagainya. Okey, kemudian ada juga pendekatan PDP. Pendekatan PDP yang kami katakan, kami cadangkan 5 pendekatan PDP iaitu modular, tematik, pembelajaran berasaskan projek, simulasi amali, PDP terbeza dan sebagainya. Setiap satu ni dia ada bahan-bahan dia lah. Jadi bolehlah rujuk dan bolehlah gunakan. Sila war-warkan kepada rakan-rakan yang lain untuk gunakan bahan-bahan yang ada di dalam KPM dalam sumberku ini. Okey, baik. Baik, saya rasa setakat itu sahaja yang sesi taklimat pengoperasian KPM Perkasaku pada hari ini. Saya harap sesi taklimat yang diadakan oleh bahagian pembangunan kurikulum ini akan dimanfaatkan oleh semua rakan dari JPM, dari PPD, pengetua guru besar yang hadir dan semua rakan-rakan guru. Bersama-sama dengan kita rancang KAP 2 dan seterusnya kita laksanakan di sekolah untuk membantu meningkatkan tahap penguasaan murid. Jadi saya sebelum itu saya ucapkan terima kasih kepada semua pembentang yang bersama-sama dengan kita pada hari ini.